Ramai orang tanya saya, macam mana nak pasang 3D printer bang? Hari ni saya ada satu 3D printer daripada ni, Biku. Kita buka sekejap. Okey, buka. Habis. Ada dia punya manual. Ini kalau 3D printer yang macam jenis macam ini, dia jenis simple sikit pemasangan dia. Dia tak leceh sangat. Ada yang kena pasang part by part, tapi yang ini jenis simple sedikit. Ni barang tak tepi je. Kabel, power kabel, power supply punya kabel. Okey, ini untuk letak dia punya filament. Okey, ni extruder dia. Nampak? Ini akan keluarkan dia punya filament. Ini size maybe dalam 4mm kot. Ini kita ada dia punya frame. Okey. Ini kita punya base. Nampak ni, tapak dia. Okey, ini base dia. Ni dia punya bed dia ni. Okey. Oh, magnetic. Kita tengok kejap lagi. Saya tak pernah try yang magnetic punya. Okey, bawah ni buang semua dia punya span-span ni, bagi dia gerak freely. Okey, bed ni dia patut tak boleh goyang tau. Kalau ada goyang, korang boleh ketatkan dekat skru bawah ni. Oh, ni ada benda lagi ke bawah ni? Nampak ada skru tu kena ketatkan skru tu. Korang kena adjust kat situ supaya dia punya bed ni tak goyang-goyang, tak ada gerak kiri kanan. Okey, tengok depan ni kan ada bar tu. Pastikan bar tu kat depan dan yang macam enjin-enjin ni kat belakang. Kita letak kat sini dan kita skrukan dia. Skru semua dia dah bagi, jangan risau. Dan dia ada buku panduan. Jadi follow saja. Saya skrukan dia punya frame ni dulu. Okey, ketat sikit. Nice. Ini kita punya printer head. Kita sama juga skrukan je. Okey, bagi ketat. Okey, sini dia punya filament punya laluan nanti. Okey, sekarang kita just cocok saja segala wayar. Wayar tu semua dah ada tanda. Jadi korang jangan risau. Nampak ni, dia ada main wayar, main kabel, ada macam-macam kabel ni. Cocok kat bawah ni satu, utama dia. Dan ada banyak-banyak pecahan kabel lain tu kat atas ni, korang cocok saja ikut panduan dalam buku dia. Senang sebab satu kabel, setiap kabel ni dah ada tanda dia. Jadi agak susah lah untuk tersilap sebab memang dah ada tanda. Okey, tu belakang ni untuk paksi Z, tak silap saya. Okey, ni paksi X. Dan untuk model ni dia ada USB Type-C yang dia punya, bukan sebarangan punya kabel, tak boleh tukar, kena pakai dia punya saja. Dan ni dia punya filament holder dia. Saya lekat je kat tepi sini pakai skru yang dia bagi. Skru kan, memang lekat. Okey, sikit lagi. Nice. Saya masukkan power supply punya kabel. Saya turn on dan saya punya menu ni saya nak pilih movement, home, lepas tu Z. Supaya dia punya nozzle tu pergi dekat saya punya bed ni sebab saya nak leveling. Okey, saya pilih satu point. Tengok, saya punya 3D printer dia akan pergi dekat point yang saya pilih tu. Setiap point ni saya kena level kan lah. Okey, contohnya saya pergi point 3 ni, dia pergi arah atas kanan. Nampak tu. Saya kena levelkan setiap satu point tu. Caranya menggunakan kertas, adjust supaya betul-betul muat satu kertas tu. Kita ada skru bawah ni. Simple saja. Test, ketat sikit ke longgar sikit, sampaikan kertas, satu helai kertas tu boleh lalu cantik-cantik je. Buat pada semua point yang dalam leveling setting tadi. Okey, lepas tu kita dah boleh start 3D print. Masukkan, letak filament ni yang dia bagi sampel. Potong hujung sikit supaya mudah kita nak masuk dalam lubang dia nanti dalam tu. Nampak tu ada lubang kan? Cocok kat belakang ni. Masukkan. Dan dia akan masuk dalam laluan filament dia tu kepada printer head tu. Sampai tak boleh tolak dah, kita masukkan card. Memory card. Tekan print. Daripada ni card saya ada model, dia ada demo model Pokemon ni, bal besar. Saya pun okey. Biarkan dia punya suhu dia bed dengan dia punya suhu nozzle dia sampai ikut yang ditetapkan. Nanti dia akan start untuk print macam ni. Beres lah, settle lah. Just tunggu saja. Okey, nampak tu. Ni dah dalam dekat sejam gak lah ni kalau nak buat benda macam ni. So far ini 3D printer yang paling senyap saya pernah try. Yang korang dengar ni bunyi kipas yang macam tu bunyi kipas dia. Tapi dia punya engine dia, motor tak dengar, saya tak dengar. Kalau saya punya 3D printer lain yang macam Ender 3 tu memang dia punya engine nak gerakkan dia punya extruder, dia punya print head dia kan. Bunyi Yang satu lagi yang lama tu saya dapat satu lagi NX tu slow sikit bunyi. Bunyi
ada sikit. Yang ini senyap terus. Cuma bunyi kipas. Kipas tu tak boleh apa-apa lah. Kalau saya nak senyapkan, saya kena upgrade lah kipas tu pakai Noctua punya kipas ke apa. Tapi no point pun saya nak senyap sangat. Alright. Disebabkan dia pakai magnetic je, dia punya plate dia senang buka macam ni. Saya boleh lengkupkan dia, tup, dan cabut. Letak balik. Okay. Bal besar. Okay, ini first time saya print ni tanpa setting, ubah setting ke apa. Dan result dia not bad lah. Okay. Alright. Okay lah. So itulah dia macam mana kita nak pasang 3D printer. Kalau macam ni, ini yang agak simple, yang jenis mudah punya. Banyak yang sekarang jenis 3D printer yang jenis pasang macam ni. Kita ambil frame, cocok dekat kita punya, pasangkan dengan kita punya base. Lepas tu ada yang datang dengan siap kita punya print head ni dah terpasang sekali. Sekejap saya naik sikit. Ni, yang print head ni ada yang terpasang sekali. Kalau macam ni dia terasing, so dia kena pasang kemudian. Cuma kalau macam saya guna Ender 3 dulu daripada Creality, setiap satu skru ni semua saya kena pasang. Oh, memang leceh. Kalau macam BQ ni jenis yang senang. Banyak model sekarang 3D printer yang jenis senang pasang. Letak frame, letak base, letak dia punya plate ni, settle, beres. Cuma plate ni ada banyak jenis lah. Ada yang jenis kaca, ada yang jenis ini, jenis magnetic sikit. Okay, saya suka. Yang magnetic ni saya suka. Saya rasa itu sajalah kot. Cara nak pasang 3D printer mudah. Kalau nak beli yang mudah pasang punya. Saya tak sarankan yang susah pasang. Cari yang mudah pasang. Okey, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Bagi saya 3D printer ni sangat bagus untuk push kita punya creativity. Kalau untuk budak memang sangat-sangat bagus. Maybe tak semua orang mampu untuk beli. Ni dalam maybe ada biasa 3D printer yang low budget ni dalam RM700 ke RM1,200 macam tu. Dia ada banyak jenis lah. Contohnya dalam kejiranan kita tu, at least ada 2 family yang ada 3D printer, supaya budak-budak lain boleh join sekali belajar. So parent yang mampu tu boleh beli satu dan bagi anak dia share dengan kawan-kawan dia. Sebab software untuk design 3D file ni free je, kita boleh pakai. Software yang saya gunakan free untuk design benda 3D ni adalah Tinkercad. Itu tapi dia tak advance lah, dia simple je. Tak payah install pun, just buka browser kita, masuk Tinkercad. Terus kita boleh design file 3D dekat kita punya browser, kat kita punya komputer. Kemudian file 3D tu kita akan transfer pada kita punya software namanya Slicer. Yang biasa saya gunakan adalah Cura punya Slicer. Lepas tu baru kita dapat file video tentang macam mana nak design 3D file, macam mana nak transfer ke kita punya 3D printer. Saya dah tunjukkan dalam video sebelum ni, korang boleh check. Itu je lah kot. Bagus untuk creativity, khususnya budak. Okay, so itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Aduh.